صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وتلاوة القرآن واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera, salam bahagia dan selamat malam, malam Jumaat, malam yang berbahagia, malam yang ada barakah, malam yang ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malam Jumaat. Di samping juga hari Jumaat Sayyidul Ayyam fil Usbu' dan sebagai ketua hari dalam seminggu. Alhamdulillah, sahabat penonton, hari ini malam ini insya-Allah seperti biasa, kita dalam panggil ruangan Qisasul Quran dan Sunnah. Saya Ustaz Ghazali Muhammad Fatani bersama Ustaz Usman Nafi akan panggil sama-sama mai jumpa dengan ibu bapa sama pendengar dalam panggil Politik Witiatan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Ustaz Usman malam ni insya-Allah kita seperti biasalah. Insya-Allah kita jumpa dengan Ustaz Usman kita insya-Allah malam ni sebagaimana kita sudah maklum kata kita tu panggil duk apa dia awal-awal bulan Rabiul Tsani yang kita sudah habis dah pada Rabiul Awal pada mulai baru ni, maka kita masuk bulan Rabiul Tsani. Kalau kita fatih Ustaz Usman, kalau kita fatih oleh cuang bulan ni bulan Tu'la, bulan Kanya ni banyaknya panggil benda-benda yang Allah Ta'ala tu dia turun ujian kepada umat manusia, sama ada di Timur Tengah baik, juga di negeri kita, Filipin, Indonesia, negeri-negeri lain, sebelah barat. Dan pada kemarin tu, dapat dengar berita kata angin ribut yang terbesar sekali yang Allah Ta'ala menuju ke Florida di Amerika, yang sangat besar sekali, dapat menghancurkan semua satu bandar bapa di Florida tu. Di samping kita dengar berita di negeri kita juga tentang apa dia air bah 2-3 kali mari di kawasan Chiang Rai saja, kawasan Nongkai, kawasan Chiang Mai, masjid-masjid kita di Chiang Mai tergelar dalam air berapa, orang Muslim kita tergelar dalam air. Semua itu adalah ujian Allah Ta'ala insya-Allah Ta'ala. Malam ni insya-Allah kita akan dengar daripada Ustaz Usman kita supaya beliau dapat fahami apa yang kita nak cakap pada malam ni. Al-falyatafaddal al-mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita banyak syukur dan puji kepada Allah yang Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita. Mudah-mudahan kita banyak syukur, banyak puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kau tambah lagi kesihatan dan nikmat-nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pusingnya hidup kita tiap-tiap hari gelak dan cerah, sehari demi sehari, seminggu dan sebulan, setahun. Kita orang Islam, orang beriman,
kita nak lari daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh. Ya. Kita nak lari daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh. Sebab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tetap kena uji. Ya. Kita nak tahu kata kita ni beriman tak beriman, sungguh tak sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala uji, kita boleh tahu. Ya. Sebab itulah siapa iman kuat, Allah Taala uji kuat. Allah Taala angkat darajat kau tinggi. Siapa iman sikit, Allah Taala uji sikit-sikit ya. Allah Taala angkat darajat ya sikit. Cuma ibu-ibu, bapa-bapa, saudara dan saudari yang dikasihi Allah Taala sekalian, kita kena tahu kata hidup kita ni Allah Subhanahu Wa Taala nak uji. Allah Taala nak cuba. Uji ni nak cuba kita setara mana. Allah Subhanahu Wa Taala nak test kita, nak cuba kita setara mana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kecek hak ujian ni sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Tujuan apa? Di antaranya kita nak menjadi tenang diri kita. Dan kita tahu ujian kita ni, hidup kita nak lari daripada ujian Allah Ta'ala tak boleh. Sebab kita ni kena uji. Hidup kita lagu-lagu mana pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji. Lebih-lebih lagi orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih. Yang mana Nabi ada riwayat di dalam hadis. Nabi kata ke mana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabbal abdu iza ahabbal abdu ibtala." Iza ahabballahu abda. Iza ahabballahu al-abda, apabila Allah Taala kasih akan hamba tu saat ni, ibtala, Allah Taala uji. Benar-benar lapis ni kita kena pakat kecek, pakat royak, pakat pesan-pesan, pakat peringatan supaya apa? Kita ni ada ilmu hak ujian. We panggil kata kita nak hidup dengan keadaan kita nak pergi ke depan sikit lagi ni, ujian nak mari tipu, ujian nak mari kena diri kita boleh tahu. Di antaranya panggil kata kepentingan tajuk ni untuk nak tenang hati. Nak tenang diri kita. Nak tenang hati kita sekali nak tetap. Bukan bawa ujian mari selera. Allah Ta'ala uji sikit selera. Tu jadi tak tetap. Kita nak jadi tetap. Ujian mari tipu di atas diri kita, kita kau tetap. Jadi kau kemah. Yakin kepada Allah Ta'ala. Kau kuat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam-macam mana kita boleh tengok apa yang kata sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka kena uji nak banding dengan kita ni tak boleh nak banding. Ujian mereka sahabat-sahabat Nabi sangat-sangat berat, sangat-sangat kuat. Tapi lagu mana buat dia? Kau kuat, kau tambah, kau yakin, kau tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tahu kata ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Taala nak uji dan Allah Taala nak bagi banyak selepas daripada ujian tu saat ni. Di antaranya apa yang kata kepentingan tajuk ni nak tenang hati kita, nak tenang diri kita, lepas tu nak tetap diri kita tu di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita kena musibah, kena ujian, kena benda-benda hak kita tak kena, semua tu nak bawa diri kita tu jadi comel. Dan juga paling kata tajuk kepentingan tajuk ujian ni juga paling kata untuk nak perubat diri. Kecek tajuk ni untuk nak perubat diri, yang mana diri kita tu duk ragu-ragu, duk syok. Paling kata syok terhadap ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi ujian Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pertolongan kepada orang sabar, kepada orang yang kena uji saat ni dia sabar ya gapo, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pertolongan, Allah Taala nak bagi ketetapan. Sebab itulah apa yang kata sahabat-sahabat Nabi apabila kena ujian mereka boleh sabar. Apabila kena ujian mereka boleh
Dah, boleh tahan, boleh duduk. Dah, siapa? Dah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia saat ni keteguhan di dalam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dah selepas daripada ni kita dengar ustaz kita, lepas tu kita ada hikmat-hikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala uji hamba dia tu, Allah Taala nak bagi gapo kepada kita. Insya-Allah kita sama ustaz lagi pula. Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Osman yang sebagai mukadimah pada malam ni. Ya, memang betul Ustaz Osman dah. Jadi kita duduk di dunia ni nak lari daripada ujian tak boleh. Yalah dah. Maknanya setiap orang lah. Sama ada orang beriman baik, orang tak beriman baik, Muslim, kafir, munafik, semua tu ada ujian Allah Ta'ala panggil. Ujian ni suatu urusan yang tetap yang tak boleh seorang pun nak lari diri daripadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Demi sesungguhnya kami ciptakan manusia tu, hal keadaan manusia tu dalam keadaan musyaqqah. Dan juga Allah Ta'ala kata, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. Kemarin Ustaz Usman kata di sini, maknanya sebagaimana katanya Ibnu Jauzi rahimahullah, bila kata kalaulah bahasa dunia ni bukan tempat ujian, nescaya tidak menjadi sepik padanya hidup para anbiya. Kalau maknanya kalaulah dunia ini bukan tempat ujian, nescaya tidak menjadi sepik hidup di dalamnya ke atas para anbiya dan para orang soleh, al-ulama dan sebagainya. Ya tak Adam tu, Allah Ta'ala uji dia sampai Allah Ta'ala tu keluarkan Nabi Adam daripada syurga ke dunia. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala uji menghadapi api yang dinyalakan oleh Raja Namrud dan diperintah supaya sembelihkan anaknya sendiri, Nabi Ismail. Nabi Yaqub, Allah Ta'ala uji Nabi Yaqub. Beliau menangis sehingga buta mata Nabi Yaqub kerana cinta kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sendiri anak Nabi Yaqub. Dicaput dalam telaga, hidup dalam keadaan seperti hamba, di penjara. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun laknatullah. Dan juga Nabi Ayub mati segala anaknya dan dihidup dengan penyakit pula. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Isa diuji dengan tidak ada tempat duduk. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW diuji dengan keadaan fakir miskin, fakir, dan dibunuhkan pak dara dia Hamzah dan juga panggil Lia kaumnya daripada Nabi Muhammad. Dan juga kalau kita gelih para sahabat dulu, Siti Aisyah diuji dengan tuduhan kata berzina. Allahu Akbar. Asma binti Abi Bakrin diuji beliau dengan mata buta masa dia tua. Dan dibunuh ke anaknya, iaitu siapa? Abdullah bin Zubair. Asma binti Abi Bakrin. Tok laki cerah. Abdullah bin Zubair cerah dia. Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair. Al-Zubair bin Awam cerahkan Asma binti Abi Bakrin. Sampai Asma tu mata buta. Dibunuhkan anaknya Abdullah bin Zubair. Dibunuhkan Umar wa Uthman. Ali dan Hussein, Sa'id bin Jubair, diseksa Bilal bin Rabah, keluarga Ammar, Sumayyah wa Talha. Dan juga panggil Suhaib Al-Khabib. Dan juga Ibnu Musayyab. Dan dibiak Imam Ahmad, dihalau keluarkan Imam Bukhari, dan juga diujikan Ibnu Jauzi dengan luputkan anaknya, dipenjarakan Ibnu Taimiyah. Semua ibu bapa sahabat dengan atau ujian Allah Ta'ala ni sangat banyak kepada para anbiya dan juga para sahabat dan tabi'in. Oleh itu, kalau kita kelih Ustaz Osman, saya nak ibu bapa sahabat dengan tu, kata, bila kita jumpa satu ujian Allah, kita kena faham molek kata ujian Allah Ta'ala tu ada kebaikan. Sebagaimana ulama kata, iaitu Atta' bin Muslim Al-Khurasani rahimahullah, dia kata syurga tu dihiaskan dengan kesabaran dan benda-benda kita tak kenal.
maka tidak diberikan syurga kecuali kepada mereka yang sabar atau orang yang terima panggil benda yang tak kena. Dan sesungguhnya neraka tu dihias dengan syahwat dan kelazatan, dan tidak beri neraka kecuali melalui pintu syahwat dan kelazatan. Sebab itu sedang peringatan penonton, ibtila merupakan satu pilihan alamat sebaik-baik bagi hamba dan dalil kata Allah Ta'ala kasih. Di sini kata kita kena faham fiqhul ibtila. Fiqhul ibtila. Maknanya kita faham cara nak menghadapi ibtila. Banyak orang yang bila tepuh ujian tu berat-berat, mereka tak sabar. Hak semaya, dia tak semaya. Hak tak ada duit, bila hak biasa ada duit. Bok teruji tak ada duit, mula nak cari benda haram. Nak cari duit reba, nak cari duit ni, nak rabok. Nak cari, biasa nak curi duit orang, nak menipu orang. Dengan sebab dia tu diuji dengan tidak ada duit. Bagi orang yang Allah Ta'ala uji, apa dia? Dengan apa dia anak lekat dadah, anak lekat yaba, panggil hak tu satu ujian dalam keluarga ibu bapa. Sebab tu Ustaz Osman kita tadi kata, tak ada seorang pun pada dunia tak ada ujian. Hanya kita nak fake. Oh, ni besar sekali Bapak Ustaz Osman. Jadi maknanya Islam kita ni nak pada faham. Dia kita faham, agama main hukum kita ada fiqhul ibtila, fiqhul muamalah, fiqhul nikah, fiqhul ibadah, fiqhul ibadah, fiqhul jihad, fiqhul al-ibtila. Benar ni semua ibu bapa berhajat pada faham. Yang kita tak faham, dia bagi beribu satu macam. Tak ada duit, main mikir benda tak panggil mikir tak kena. Bila Allah Ta'ala uji dalam keluarga, sebagaimana Allah Ta'ala uji Nabi Nuh dengan anak isteri, Nabi Lut dengan isteri dan sebagainya. Uji Allah Ta'ala ada semua. Siapa Ustaz Osman? Ada seorang ulama dia kata, seorang ulama kata, iaitu Fudail bin Iyad rahimahullah kata, seorang hamba tu tak sapa hakikat iman sehingga dikirakan uji Allah Ta'ala tu nikmat. Dan dikirakan kesenangan itu musibah. Lana Ustaz Osman faham lana ni. Ustaz Osman cuba itu sikit. Komen sikit tentang ucapan Fudail bin Iyad. Dia kata, tidak sampaikan seorang hamba tu hakikat iman. Sehingga dia kira atau bala tu satu nikmat. Dan kesenangan itu satu musibah. Tak sempurna iman. Tak sempurna iman atau tak sempurna iman, tak sampai ke moncak iman seorang hamba. Sehingga dia kira atau bala uji Allah Ta'ala tu nikmat. Atau kesenangan itu musibah. Pada Ustaz Osman. Cuba Ustaz Osman pulang sikit masa perkataan ni ya. Dia panggil kata kesenangan ni satu musibah. Satu musibah. Sebab apa? Sebab ramai kalangan orang senang tu nak lalai, nak lupa kepada Allah. Nak panggil kata nak jadi orang melampau, nak jadi orang gapo. Banyak di antara orang senang tu saat ni. Jadi musibah. Lepas tu gapo musibah tu satu nikmat. Musibah ni satu nikmat nak boleh dia tu sedar khabar. Sebab ni apabila tiba musibah ni dia boleh mikir. Mikir. Dia mikir tu tubiklah jadi satu nikmat bila boleh dia tu sedar, dia tu khabar, dia boleh ingat kepada Allah. Bila dia tu taubat terhadap kesalahan dia. Itu satu nikmat. Jadi saya faham sini lah kata ada satu hadis Nabi SAW. Jadi Nabi kata dalam riwayat daripada Jabir radhiyallahu anha, Nabi bersabda, yawaddu ahlul al-afiyati yawmal qiyamah hatta yu'ta ahlul bala' al-thawab. Law anna juludahum kanat quridat bil al-maqarin. Jadi hadis ni kata ahlul afiyah, cinta-cinta orang selamat. Orang hidup biasa senang atas dunia ni pada hari kiamat esok tu,
Cita-cita ketika mana Allah Ta'ala kepada orang yang Allah Ta'ala uji bala atas dunia itu akan pahala. Cita-cita mana? Kalaulah kulit-kulit mereka itu diguting dengan segala guting-guting. Nah, dia cita-cita walau kena guting. Kerana dia kena orang yang Allah Ta'ala uji, yang dapat pahala besar di akhirat itu, ya, dia dapat kesenangan besar. Padahal dia tu senang atas dunia ni, sampai akhirat esok dia tak selamat. Nah, itu di antara yang sampai kepada orang kata kepada Imam Syafi'i. Hak mana lebih baik? Sabar ke atau ujian? Atau tamkin? Ada orang tanya Imam Syafi'i. Ayyahuma afdal as-sabru awil mihnah awil tamkin? Jawab Imam Syafi'i, at-tamkin makna ketetapan merupakan darajatul anbiya, darajat para anbiya. Dan tidak menjadikan ketetapan kecuali selepas daripada ujian Allah. Apabila diujikan, dia sabar. Apabila dia sabar, dia ditetapkan. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Maknanya, bila dia sabar tu, timbul ketetapan sebagaimana kita kelih saudara kita di Gaza. Yang sebab ujian berat tu, sejak saya kelih saudara kita ni, di Gaza ni, uji Allah Ta'ala tapi tak kocok. Sebenarnya Imam Syafi'i kata, bila diuji, dia sabar timbul ketetapan. Tak kocok. Tak kocok Ustaz Osman. Budak dia, orang tino dia, orang yatim dia, orang tua dia. Allahu Akbar. Payah cari dah. Saya kelih dunia ni. Kemudian saya kelih, duk fatih kelih lah. Wallahu alam lah, Allah Ta'ala lebih tahu. Lepas pada Gaza tu, Allah Ta'ala uji banyak manusia atas dunia ni. Kemungkinan Allah Ta'ala dengan sebab kezaliman manusia tu, kemuncak kezaliman, jadi Yahudi ni, dia bunuh orang, mai liak, tak pilih muka, kata orang tino, budak, orang tua, dia tak kira. Asal orang Arab. Asal orang Arab, dia bunuh mai liak, Tapi, kemah mereka itu, setahun lebih tak boleh buat apa lagi. Subhanallah. Nah, kata, bagaimanakah? Imam Syafi'i kata, apabila hak lebih afdalnya ialah apabila at-tamkin itu merupakan darajat anbiya. Tamkin, kemah, teguh, tabah. Darajat para anbiya. Nak sampai situ, Ustaz Osman, bukan mudah. Allahu Akbar. Kita, wallahualam, saya sendiri dah kelih suluk diri saya ni. Bagaimanakah nak sampai betul ni? Kita kena tarbiyah banyak lagi lah. Tarbiyah rohiyah, tarbiyah imaniyah, tarbiyah. Supaya nak betul jiwa kita tu hidup dari keadaan tamkin. Sebab waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya Ustaz, semasalah insya-Allah. Alhamdulillah. Dengan sebab ujian, kita boleh dengar ustaz kita ayat saat ni. Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi keteguhan dan ketetapan. Allah. Sebab itulah kalau kita tengok di dalam hikmat. Hikmat ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia ni, di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala nak keteguhan buat dia, nak ketetapan di dalam kedudukan dia tu. Ni kalau kita tengok apa yang kata kedudukan orang Islam, hak dok kena buat zalim, hak dok kena buat seksa, dok kena buat naya, mereka tu sabar. Mereka tu sabar dengan sungguh-sungguh. Lepas tu insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ketetapan dan keteguhan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk dalam hikmat juga. Hikmat yang kata ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara hikmat laginya Allah Subhanahu Wa Taala nak basuh dosa-dosa dan Allah Taala nak angkat darajat hamba-hamba orang yang kena ujian itu sana. Allahu Akbar. Ni sangat penting. Yang kata Allah Taala nak bersih,
nak basuh dosa dia, nak bersih dosa dia, nak buai dosa dia. Lepas tu, nak akak darajat. Ini dia kata, kita nak boleh darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni kena jadi orang bersih daripada dosa juga. Dan di antara hikmatnya lagi, Allah Subhanahu Wa Taala nak kuat, nak kuat apa yang kata ubudiyah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahqiq, nak kemah diri kita, nak kuat kita, ubudiyah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keadaan kita susah dan payah gapo. Ambil kalau kita tengok apa yang kata saudara-saudara kita hak email kuat-kuat hak Allah Subhanahu Wa Taala uji tu, ujilah kuat setara mana pun mereka duk kokmah, kuat walaupun sakit, susah, payah lagu mana pun mereka boleh duduk. Sebab di antara hikmatnya Allah Taala nak benar, nak kuat, nak tahqiq al-ubudiyah lillah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara hikmat lagi ujian ni untuk nak gapo? Untuk nak betul perjalanan kita. Kalau kita ada tak betul kat mana, ada tak molek kat mana, boleh betul. Kalau tak betul, kalau betul dah, Allah Subhanahu Wa Taala nak tambah kekuatan lagi kepada di jalan perjalanan hidup orang yang kena uji tu saat ni. Ya bukan benda tamada, bukan benda halah-halah ujian daripada Allah Taala ni nak betul kehidupan kita nak jadi betul. Kalau betul dah nak jadi kau kuat, kau gagah, kau kemah lagi dalam perjalanan hidup. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, as-salafus salih, saudara-saudara kita yang sedang duk kena buat nyayang buat zalim dah ni, Allah Taala bagi tambah kekuatan. Kita tengok tak ada nampak lemah. Sebab apa? Sebab mereka di atas jalan yang benar. Untuk nak jaga masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, nak jaga apa yang kata tempat-tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sekat ni dulu. InsyaAllah ada masa kita sambung sikit lagi. Ya, Alhamdulillah. Itu di antara yang agak besar sekali Bapak, saya pendengar, saya penonton. Yang ada tengah rekan kita ni. Yang mana kita dengar Ustaz Osman kata tadi, kata uji Allah Ta'ala ni untuk nak tapih, nak cucikan kita, nak cuci hati kita. Sekadar mana kita suka baik kepada Allah Ta'ala, sekadar mana kita dengar email kita, sekadar mana kita dengar keyakinan kita. Sebagaimana Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim rahimahullah, dia kata, siapa yang Allah Ta'ala buat untuk syurga, senantiasa dia tu hadiahnya datangnya daripada benda-benda tak kena. Pada siapa yang Allah Ta'ala buat ia untuk syurga tu, maka hadiah yang datang kepada dia tu benda yang tak kena saja. Mari bersentuh, ke sekali-sekali, ke sehari, ke panggil tak berhenti, mari anak mati, mari sakit situ, marilah itulah ibu bapa, mari benda tak kena saja. Setengah orang tu maju mikir tu, kok mana saya barang pelanggar mutu, hari ni pula anak balik mutu, lusa pula. Jadi ada juga ujian macam tu. Maka Ibnu Qayyim kata, Allah Ta'ala jadi untuk syurga tu bila senantiasa hadiah dia tu datangnya daripada benda-benda yang tak kena. Sebab tu di sini ada perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata daripada Nabi SAW, dia kata, ketahuikanlah bahawa sahabat tu ke atas benda tak kena tu lebih baik yang sangat banyak. Dan pertolongan Allah Ta'ala bersama sahabat. Pertolongan Allah Ta'ala bersama sahabat. Sebab tu kalau kita duduk seni sama, tak ada mari biasa yang pahit-pahit dalam hidup. Maka dia kata, cik tengok atas hidup kita tak sepenuh. Sebab tu Nabi SAW tu, dia panggil ujian Nabi para anbiya dulu tu banyak sekali lah. Kalau kita ke zaman ni bapa, saudara kita diuji di Pakistan, Pak partner. Air seluk masuk dalam rumah kat pinggir ni. Kat sebulan seluk kering dalam rumah nak kokok, Allah Akbar. Satu ujian Allah. Hal tu betul aibah. Kalau saudara kita hidup dalam peperangan tu, negara hancur lebur bapa. Rumah hancur. Keluarga mati. Budak-budak mokpok mati. Oh, sejak.
Kalau kena tak kita, hari tulah ni mau opak mati habis. Hari tulah rumah aja lebuh. Kalau tak kemas sungguh, kita kocok dulu. Sebab itulah panggil Naib kata dunia ni tempat darul ibtila. Dunia adalah darul ibtila. Naib kita faham molek katanya, ibtila datanya untuk nak bersihkan kita. Bukan untuk nak membecikan kita, bukan untuk nak panggil Allah Ta'ala tak kenal kita, untuk nak membersihkan kita bila kita terima dengan redha dan sabar. Dua perkara. Redha dan sabar. Kalau kita redha di atas ujian Allah Ta'ala, di atas sabar di atas ujian Allah Ta'ala, dia akan datangnya tamkin. Panggil pada tamkin merupakan darajatul anbiya. Ya Ustaz Osman. Alhamdulillah, sikit lagi kita ada perkara-perkara nak kita tetap di dalam ujian tu saat ni. Benda-benda perkara-perkara nak kita tetap di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala saat ni, kita nak buat lagu mana? Mula-mula sekali kita kena sabar. Kita kena buat sabar boleh. Apa yang kata Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita ketetapan di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala saat ni. Dan yang kedua, apabila kita kena ujian kita kena paling klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu kita kena minta Tuhan biar Allah Taala tetap di atas jalan yang betul tu saat ni. Allahu Akbar. Kita kena ingat molek tiap-tiap kali kita orang Islam ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah apa yang kata kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala bagi kepada hamba dia-nya ialah apa? Allah Taala beri tetap iman ke atas dada dia, di dalam dada dia, di dalam diri dia. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kita kena klik pergi cari Allah dan minta kepada Allah Ta'ala kita ni tetap di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala akan bagi rahmat. Di antara rahmatnya Allah Ta'ala beri tetap kita di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu saat ni. Dan juga kita kena tahu apa yang kata tabiat. Tabiat hidup kita ni dia kena ada ujian. Lepas tu tabiat hidup kita ni lama, kalau itulah hidup kita ni panjang, susah, payah, yang ada berbagai-bagai nak mari tepuh dengan kita, banyak. Tapi kita tahu kata ini apa yang kata tabiat hidup manusia. Dan laginya kita kena banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam Quran pun ada ayat, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat kepada Allah Taala banyak. Kena ujian gapo, tipu ujian gapo kepada kita, ingat Tuhan banyak. Kita ingat Tuhan tu, kita akan jadi orang jaya. Tak usah duk wai-wai kat tu, tak usah duk ngadu gitu, tak usah duk kecek gitu, tak usah duk kalu gitu, kalu gini tak usah. Ingat Tuhan. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sebut. Zikir kepada Allah Ta'ala, banyak. Dan di antara sebab-sebab zikir ialah baca Quran dengan tadabbur. Baca Quran dengan perhati, dengar comel, dengan molek, sebesar-besar ingat kepada Allah Ta'ala, baca Quran dengan tadabbur. Allahu Akbar. Lepas tu apa lagi? Kita nak jadi apa yang kata apabila tipu ujian dah, nak kita tu baca Quran dengan tadabbur, lepas tu nak hati kita ni tetap. Ya. Bawa kita baca Quran dah, kita perhati dah, nak bawa kepada hati kita ni,
tetap di atas pendirian, jadi kukuh, jadi gagah. Allahu akbar. Ni panggil kata awamil dan perkara-perkara nak bawa kita tu jadi orang tetap di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi ketetapan di dalam kehidupan kita di atas jalan yang benar, dan kita tu boleh duduk di atas jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, dan kita boleh berjalan di atas jalan yang dicontohi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah pada malam ini. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, jazakallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, itulah di antara yang melening dan sedang peringat penonton. Saya minta faedah tu ada dengan rekan kita pada malam Jumaat. Nah, insya-Allah taala kita tolong kod like, kod share, sebarkan kalimatun thayyibah supaya menjadi jariah kita kepada orang lain, insya-Allah, selepas daripada kita tinggal dunia, insya-Allah. Malam ni agak kata sekadar dulu, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dalam ruangan Qisasul Quran dan Sunnah. Saya dan Ustaz Usman Nafi minta undur diri dulu pada malam ni. InsyaAllah ta'ala kita berjumpa lagi pada minggu depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. يا صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ